اللهم اقطع علينا حكمتك ولا مشاء علينا ربي زرنا علما ونجحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada malam ni kita diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada dalam kuliah bulanan kita. Malam ni kuliah yang terakhir sebelum kita istirahat, InsyaAllah selepas Hari Raya Aidilfitri, seandainya diizinkan Allah dan dipanjangkan usia, kita dipertemukan kembali insyaAllah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kuliah rehat kerana kedatangan 1 bulan yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil peluang sebulan dalam bulan Ramadan. Tawaran yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala, mengalahi tawaran-tawaran daripada shopping kompleks, durian runtuh yang ditawarkan oleh manusia. Tawaran yang akan mai kepada kita insya-Allah pada 23 hari bulan 3 2023. Berdoalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, supaya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Ramai muslimin muslimat rahimakumullah yang bercita-cita untuk memiliki Ramadan, namun mereka meninggalkan dunia buat selama-lamanya sebelum sampai kepada Ramadan. Ada di kalangan orang-orang yang dapat Ramadan, tetapi Allah uji mereka dengan kebatasan kesihatan yang tidak mengizinkan, keuzuran yang menyukarkan mereka untuk menjalani ibadah puasa. Kekurangan kesihatan menjadikan mereka sukar untuk melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, mengambil kedatangan Ramadan seumpama apabila kita mengejar kekayaan, kenikmatan dan juga harta benda dunia. Carilah kekayaan dunia seumpama kita akan hidup selama-lamanya. Tetapi pada masa yang sama, seandainya kita dapat Ramadan,
maka terjemahlah Ramadan yang nak naik. Beribadahlah bersungguh-sungguh, penuhi ruang masa waktu ibadah kepada Allah dalam bulan Ramadan, seumpama esok tidak ada lagi Ramadan untuk kita. Seandainya kita dapat peluang untuk sunat tarawih yang hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain, jangan hanya main sembahyang malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tapi makin lama makin cerai, makin lama makin cerai. Lalat tinggal ke bila dengan keimam. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah. Semoga madrasah Ramadan yang kita dapat insya-Allah mampu mengajar kita macam mana untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. La'allakum tattaqun, agar kita diterima di sisi Allah sebagai hamba yang mendapat kesejahteraan, keselamatan di hari akhirat, yang tidak ada siapa-siapa yang boleh bantu kita, tolong kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni bukan nak ceramah Ramadan. Semalam saya dah ceramah Ramadan di Surau Kampung Baru, Hulu Melaka. Ada video saya insya-Allah, boleh tengok situ. Dalam YouTube ada. Malam ni jangan datang banyak-banyak. Modal tak ada lah, semalam dah tiba semua. Cuma nak abang yang tu ya. Nak abang jangan rasa yakin sangat. Walaupun kita rasa kita ada penyakit dan sebagainya, untuk kita melalaikan Ramadan, untuk kita membiarkan tetamu yang mai kepada kita membawa berbagai-bagai tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Layanlah tetamu Ramadan dengan sebaik mungkin. Berilah sambutan yang meriah kepada tetamu yang nama dia Ramadan, agar kita tidak menyesal seandainya lepas ni tidak ada Ramadan. Dan Ramadan 1444 Hijriah inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka mulakan kejutan ibadat dalam bulan Ramadan dengan sembahyang fardunya, dengan sembahyang sunatnya. Salah satu benda yang terbaik yang ada dalam bulan Ramadan ialah madrasah Ramadan, mengajar kita macam mana nak bangun 2/3 malam. Sebab setiap malam Ramadan kita bangun untuk bersama. Kemudian menanti saat salat subuh, maka boleh sekurang-kurangnya kita salat 2 rakaat, iaitu salat sunat tahajud. Inilah kelebihan Ramadan, mengajar kita macam mana nak bangun malam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah, selamat berpuasa dan selamat menjalani ibadat-ibadat di dalam bulan Ramadan, supaya apa yang kita buat kekal sehingga di luar Ramadan dan pada masa yang sama membawa kepada kematian. InsyaAllah kita berbalik kepada kitab kita, iaitu Alam Bangsa. Banyak tu jadi ya. Cuma 10 minit lebih ya. Boleh tolong ibu-ibu. Faham tak? Hebat. Sebab sebagai persediaan kami yang doa ini. Allahu Akbar. Saya lagi doa ni. Aku insan yang lemah, hanya mampu berserah. Rohana jadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sawa faham. Hangat lebih. Allah. InsyaAllah tak payah duduk cerita lah perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang sunat dilakukan dalam bulan Ramadan. Benda ni lama dah. Puasa ni sama tua dengan tangan langkau je lah.
Cuma motivasi untuk diri kita, jangan kita abai, jangan kita lalai Ramadan. Sebab Ramadan ni membawa pada pertamanya rahmat Allah, pertengahannya maghfirah, keampunan daripada Allah, hasil rahmat daripada Allah, hasil daripada keampunan daripada Allah, istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah. InsyaAllah kita akan dijauhi daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung Ramadan. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, setiap kali selepas 2 rakaat solat sunat tarawih, imam akan baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga dengan keberkatan Ramadan mencari jalan-jalan macam mana nak menapak ke syurga, dan diberikan dinding yang kukuh agar tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membuka pintu-pintu neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah hak mana yang ada dalam surah Al-Hidayah malam ni akan diberikan kesihatan walafiat, akan diberikan kelapangan masa untuk beribadah kepada Allah dalam bulan Ramadan. InsyaAllah semua yang ada pada malam ini dalam surah Al-Hidayah akan diberikan kekuatan istiqamah, supaya apa amalan yang ada dalam bulan Ramadan diterjemah sehingga di luar Ramadan, dan sehingga kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kematian. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tambah lagi 3 minit. Muslimin muslimat rahimakumullah, berbalik kepada kitab kita muka surat 47. Sebelum ni kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi yang di tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Setiap kehidupan dan kematian dan hidup semula itu satu benda yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada pandangan mata zahir kita dah jadi tanah, namun dengan tanah itu juga Allah akan menghidupkan semula untuk selama-lamanya, bagi dibicarakan apa yang kita buat ketika mana kita hidup di atas muka dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bimbang, duduk dalam surah Al-Hidayah malam ni bukan duduk saja-saja, tetapi ada nilai di sisi Allah. Jangan bimbang, walaupun kuliah malam ni mungkin lebih sikit masa kita ambil sebab nak berhenti rehat, InsyaAllah ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab malam ni juga untuk makluman semua, jam 9 malam pertemuan Kedah dengan Kelantan FC Liga Super di TV2. Nampak berita sekan. Dia tak membuat aku bila aku main orang ni, aku tak main. Ada orang pakai game plekat nak main tau. Nasib baik Ustaz abang londeh game plekat balik. Dia nasib baik aku lupa lah. Nasib baik Ustaz abang tu londeh game plekat tunggu depan TV. Lambat lagi datang Ibu 9. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka mereka mengembalikan rohnya ke tubuhnya, dan kedua malaikat yang memberi wabawa datang kepadanya, maka keduanya berkata kepada dia, siapakah Tuhan kamu? Sampai akhir. Kemudian keduanya berkata, apakah yang kamu katakan kepada lelaki ini yang ia diutuskan untuk kalian, yakni Muhammad? Mayat berkata, dia adalah utusan Allah, di mana Al-Quran diturunkan kepada dia, dan aku mengimaninya, yakni mempercayainya dan membenarkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah, semoga kita tergolong dalam golongan orang yang macam ni. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
bila kita duduk atas muka dunia, kita meninggal dunia. Ini untuk maklumat orang yang masih hidup. Jangan simpan orang yang dah mati. Apa tanda kematian dia? Muka dia pucat lesi. Apa tanda kematian dia? Tidak ada setitik darah dalam tubuh badan dia. Hasil malaikat cabut nyawa dia. Apa tanda kematian dia? Jatuh hidung dia, jatuh telinga dia, sama tapak kaki dia. Betapa dahsyatnya saat dipisahkan roh dan jasad dia. Namun ketahuilah, ketika mana dia masuk dalam kubur dan ketika mana orang-orang yang di atas kubur meninggalkan dia, sehingga akan hilang bunyi tapak kaki di atas tanah perkuburan tersebut, maka akan naik malaikat Munkar dan Nakir, dan waktu itu Allah meletakkan semula roh dalam jasad. Apa tujuan dia? Seandainya dia jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia mampu menjawab soal Munkar Nakir kepada dia, dan dia mampu menjawab soalan tentang siapakah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sampai tak kenal siapa dia Muhammad bin Abdullah. Dia masuk balas tanya kita pula, Muhammad bin Abdullah ni hak mana satu? Pasang-pasang di Taman Langkawi ni tak ada nama Muhammad bin Abdullah. Tengok gaya tu lah. Kita abang kat dia Muhammad bin Abdullah tu ialah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang kenal ke tak? Maka nak hang kenal berapa kali hang selawat sehari semalam, sekorang-korang yang 11 kali. Maka nak hang kenal apa dia yang Nabi bawa, yang hang buat dalam hidup hang. Mai ke tak sembahyang fardu berjemaah? Tidak ada benda yang Nabi nampak rasa marah sampai merah muka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan bila Nabi tengok ada di kalangan orang-orang yang rasa dia beriman duduk dekat surau, tiba-tiba dia sihat, segar bugar, boleh pergi tang lain tapi tak boleh main surau dalam tempoh masa sejam untuk solat fardu berjemaah. Tak pernah nampak muka Nabi merah marah, sehingga akan diibaratkan layak untuk orang yang duduk di rumah diam macam korok yang sembunyi kepala dia dalam kulit dia. Sedangkan Bilal panggil hayya 'alas salah, mailah mendirikan sembahyang di surau Al-Hidayah, tanda mensyukuri nikmat iman dan Islam yang kita dapat daripada Allah. Namun dia masih lagi buat pekak telinga dia. Maka Nabi nampak kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah merah muka Rasulullah, dan Nabi kata himpun kayu api yang banyak untuk bakar rumah-rumah orang yang dia lelaki, yang dia tidak ada uzur yang dimaafkan, maka dia tak boleh main sembahyang fardu berjemaah, maka bakar rumah dia. Allahu Akbar. Banyak bomba nak kena main. Bomba main Taman Langkawi memang banyak juga. Awak banyak rumah nak kena bakar. Muslimat rahimakumullah. Ni mayat berkata dia adalah utusan Allah, di mana Al-Quran diturunkan kepada dia. Walaupun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hampir 1400 tahun, namun dengan Al-Quran mukjizat yang paling besar yang Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai di kalangan umat akhir zaman beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Al-Quran. Tapi akhir zaman juga ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang tahu Quran, lempak Quran secara zahir, terang-terang Quran itu masih lagi Quran, dilempak macam buku biasa dalam longkang dan sebagainya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak jadi apa kita tak tahu dunia ni. Tak selesai lagi lepas Quran, tiba-tiba ada pula duk minum arak bismillah. Orang isap rokok ke Taman Langkawi minta bismillah. Mana ada orang isap rokok bismillahirrahmanirrahim. Mana ada. Nampak sangat kebodohan hang yang hang ambil semua, tak pernah bagi ke orang sikit. Tidak pun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Buat apa tu? Merokok.
Tak selesai lagi masalah minum arak bismillah, mai pula mentega terbang pula. Tahu mentega terbang? Satu filem yang dialog dia tu ada seorang ayah yang saya dengar dalam radio dah, tak tahu lah lagu mana dialog tu, tapi ayah tu memberi dorongan kepada anak dia, maka agama susah sangat dengan Islam ni, agama payah sangat dengan Islam ni, lebih baik untuk tukar agama lain, yang agama lain pun banyak lagi di atas muka dunia ni. Allah. Siapa-siapa yang nak masuk Islam anytime, pintu agama Islam ni terbuka luas, seluas langit dan bumi, hanya dengan melafazkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi seandainya hendak masuk Islam, tidak ada pintu untuk keluar daripada agama Islam. Tak boleh keluar. Biar diuji macam mana sekalipun. Islam lagi diuji, itu tanda Allah sayang. Lagi banyak ujian yang kita dapat daripada Allah, lagi tinggi iman kita, lagi banyak kesabaran yang kita sabar dengan ujian Allah, lagi tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba ada orang duk ajar kata, kalau hang tak puas hati dengan Islam, hang boleh keluar daripada Islam, hang boleh pilih agama lain yang hang suka. Ni muka dunia lawan. Bila orang jauh daripada Quran, bila orang jauh dari sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila orang lebih menjadikan idola apa nama tu? Blackpink ke apa? Blackpink ke Korea? Arti main apa nama pink tu, lebih kurang tu lah. Orang mengidolakan artis-artis daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu. Tidak mampu untuk menjawab jawapan daripada malaikat munkar nakir. Seandainya hang betul-betul tidak pegang keyakinan akidah ketauhidan hang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mampu menjawab soal munkar nakir kalau hang betul-betul tidak mengimani Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dakwah Islamiah dengan susah payah Rasulullah. Ni selawat pun payah Allah. Ni nak selawat pula bulan puasa ni. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal maliki alladhi la yanamu wa la yamut wa la yaqud abada, subhul quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Main balas sebelah. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi. Lain macam slow. Sini kita doa tak mau. Aku bangga banyak kali ni pergi siap kan yang jaga semua ni. Apa tu kan? Allahu akbar. Itu pun jamnya muslimat rahimakumullah. Maka ia dipanggil dari langit, benarlah hambaku, maka hendaklah kalian memasang hamparan dari syurga. Pakaikanlah untuknya pakaian dari syurga, bukakanlah pintu-pintu syurga bagi dia. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan datanglah kepadanya bau dan haruman syurga, dan menjadi luaslah kuburnya sepanjang penglihatan mata dia. Allahu akbar. Seandainya hidup kita di atas muka dunia, beriman dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, kemudian melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala semampu daya kita,
kemudian meminta kekuatan kepada Allah untuk meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan, terutama sekali dosa-dosa besar. Dan pada masa yang sama kita segera dalam memohon keampunan kepada Allah atas dosa yang kita buat. Kemudian kita menjunjung segala apa yang dibawa oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda ingatan kita kepada Rasulullah, Nabi akhir zaman, Nabi yang diangkat oleh seluruh penduduk mahsyar di maqam yang paling tinggi yang terpuji. InsyaAllah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah memerintahkan untuk hamba itu dipasangkan hamparan daripada syurga dan dipakaikan pakaian daripada syurga dan dibukakan pintu-pintu syurga untuk dia di dalam alam barzakh dia. Allahu Akbar. Dan kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan pula kepada dia bau haruman daripada syurga dan menjadilah pula kubur dia luas seluas mata memandang. Allah. Tak mau kubur dulu. Memang pada pandangan mata zahir 7 kaki panjang, 3 kaki lebar, 7 kaki dalam. Dah tak ada 7 kaki lah. Kalau duduk kat kubur pun cuma hari je. Tidak. Korek hampa. Kalau duduk korek tu pun tunggu hari je. Lagilah orang muda sikit, masjid ke, buat ketai baju. Okey, pemuda masjid siap-siap. Tulis. Boleh semangat. Bagi ke masjid bagi percuma. Penggali kubur. Masjid bagi percuma. Baju kat 3 orang muda. Hebat. Bagi duit. Upah korek liang lahat dan sebagainya. Kata ajak dia cara macam mana nak kendalikan jenazah dalam liang lahat. Sebab anak-anak zaman dah bukan cerdik semua. Bodoh banyak. Bodoh tak mahu ngaji. Nak sambut jenazah mak, nak sambut jenazah ayah, nak balik muka mak, muka ayah belah mana. Kadang-kadang mudah dia. Dia ingat macam kamu ayam kat dulu tengok. Benar ni kita mula kena bagi ada balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada pandangan mata zahir memang kubur kita luas 7 kaki dalam, 7 kaki panjang, 3 kaki lebar. Langit tak ada sebab kubur semua ada pagar. Menatang-natang buah anjing tak boleh masuk. Korek jangan bagi anjing bau busuk. Sebab bangkai yang paling busuk ni manusia. Terdarah macam-macam. Apa yang dia tak makan manusia ni, semua dia makan. Tu yang busuk sekali manusia. Jangan biar lagi lama. Sejam, 2 jam sejuk. Lepas sejuk berkerah. Lepas kerah boleh kecap. Mula nak membusuk tu. Jangan kata mayat manusia kentut membusuk. Jangan kata mayat busuk, kentut pun busuk. Tu bawa Quran ni. Bawa macam bangkai dewa nak kentut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Tapi Allah tinggikan darjat manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak ada lagi kita dengar orang pihasan. Nak di mana orang? Nak pergi tengok bangkai mati. Mana ada? Ada orang kata nak pergi tengok bangkai mati. Tak ada. Nak di mana orang? Nak pergi tengok jenazah mati meninggal. Sebab tak? Ada orang kata pergi mana orang? Pergi tengok bangkai mati mampu tadi. Tak ada. Allah tinggikan darjat manusia, tetapi Allah sambung laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sebab dia sendiri yang letak diri dia lebih hina daripada binatang. Sebab apa? Sebab dia tidak menjadikan panduan hidup dia Quran dan panduan hidup dia hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sambung. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian datanglah seorang lelaki yang bagus rupa dia dengan berpakaian yang baik dan semerbak baunya. Maka ia mengatakan kepada dia, bergembiralah kamu dengan apa yang menyenangkan kamu. Inilah harimu yang aku menjanjikan. Mereka berkata, siapakah kamu? Allah Ta'ala mengasihi kamu. Aku tidak pernah melihat di dunia yang lebih bagus daripada kamu. Ia mengatakan kepadanya, aku adalah amalmu yang soleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa
وسلم. Hebat. Kita baca pun kita rasa macam nak keluar yang besar. Tu yang kita abang Allah. Bila mati seseorang anak Adam, 3 yang akan ikut dia di kubur. Tapi 2 akan balik, 1 akan tetap setia bersama-sama dia dalam alam barzakh. Siapa dia 2 yang balik? Yang pertama keluarga dia, yang kedua harta dia. Memang mutu dia di kubur, tapi yang bawa anak dia, dan anak dia akan bawa balik mutu dia. Tak ada kambus sekali dalam kubur dia. Mutu ni baru beli sebulan ni, tak ada bayar lagi. Maka aku kisah. Sebab itulah mati ni satu benda yang tidak ada belas kasihan. Ada orang yang baru akad nikah, tiba-tiba sampai di pertengahan jalan si suami itu aksiden meninggal dunia. Orang main habaq dekat isteri dia yang baru akad nikah, tak ada lagi malam pertama. Assalamualaikum nak. Sabar banyak-banyak. Allah sayang suaminya. Dah ni kan siapa ni? Apa masalah dia ni? Abang dekat. Suami yang angkat nikah tadi ni aksiden. Allahu Akbar. Dia duduk di mana? Dia raya negara. Duduk di mana dia? Dia duduk di hospital. Saya nak tengok dia. Sabar. Dia duduk dalam bilik mayat. Allahu Akbar. Ya Allah, seandainya kalau dah Allah tahu yang suami yang aku kahwini akan meninggalkan aku selama-lamanya, tak dan lagi kami nak bersama, apa halnya hang bagi aku menikah dengan dia? Kalau hang nak tahu kata hang nak ambil binti lelaki aku, jangan bagi aku menikah langsung dengan dia. Ni dah kena menikah dah, hang baru ambil dia. Apa tujuannya? Allah nak melihat sejauh mana keimanan dan kesabaran, penerimaan qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ni amalanlah satu-satunya yang menjadi teman setia anda di dalam alam barzakh. Bukan RTM. Ada RTM teman setia anda, tapi yang lebih setia adalah amalan kita. Tu Ayat mengatakan, siapakah engkau? Allah Ta'ala mengasihi kamu. Aku tak pernah melihat di dunia yang lebih bagus daripada engkau. Ia mengatakan kepadanya, aku adalah amalmu yang soleh. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Mai dekat dia seorang lelaki yang berpakaian baik, berpakaian yang bagus, dengan wangi yang semerbak harum. Kemudian dia kata, bergembiralah kamu dengan apa yang menyenangkan kamu. Apa benda yang menyenangkan kamu? Kubur yang diluaskan. Apa benda yang menyenangkan kamu? Kuburmu dibuka pintu-pintu syurga. Apa dia yang menyenangkan kamu? Kuburmu dijadikan tempat istirahat sebab mampu jawab soal muka nanti. Apa yang menyenangkan kamu? Kuburmu ada bawah-bawah daripada syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak nak tanya siapa dia? Hang ni siapa? Aku ni adalah amalannya yang hang buat di dunia dulu. Allahu Akbar. Hasil daripada apa yang kita buat di atas muka dunia dulu, amalan soleh. Amalan soleh itulah yang akan menjadi jaminan untuk menyelamatkan kita daripada kesukaran, kepayahan dan kesempitan kubur. Apa dia amalan dia? Salah satu daripada dia ialah duduk dalam solat, duduk dalam surah Al-Hidayah, sembahyang fardu berjemaah maghrib, duduk dalam tangan-tangan syurga Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib. Saat lagi sembahyang fardu isya berjemaah. Inilah amalan. Seandainya kita istiqamah dengan amalan yang kita buat, insya-Allah amalan inilah yang akan menjadikan satu berita gembira ketika kita berada dalam alam barzakh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika termasuk orang celaka, maka apabila maut datang kepadanya, turunlah malaikat dari langit. Mereka membawa pakaian azab. Mereka duduk menjauh daripadanya. Lalu malaikat maut datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai nafsu yang jahat, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tengok malaikat tak kelatan tu kan. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saat nak mati orang yang ditakdirkan sebagai celaka. Celaka pasal apa? Celaka pasal hang tidak menterjemahkan Islam, hang melakukan perkara mungkar, hang sombong dengan kehidupan yang dapat daripada Allah, hang sombong dengan kesihatan yang dapat daripada Allah, hang sombong dengan rezeki yang dapat daripada Allah, sehingga hang lupa untuk mensyukuri nikmat yang dapat daripada Allah. Celaka. Siapa dia orang yang celaka? Orang yang celaka ialah orang yang akan didatangi oleh malaikat yang akan membawa pakaian azab, dan malaikat itu akan duduk jauh daripada dia. Tak suka duduk dekat orang yang celaka, tak suka duduk dekat orang yang atas muka dunia bukan bersyukur tapi kufur. Kemudian malaikat Israel akan naik duduk dekat dengan kepala dia. Malaikat Israel ni memang kerja dia. Celaka apa tak celaka, dia tetap nak duduk di kepala Allah. Kenapa? Dia akan tarik nyawa orang yang memang telah disuratkan oleh Allah akan kematian dia sampai waktu itu. Sebab tu kita tadi kita tengok orang sakit, memang berat dah rasa kaki kan. Kita tengok orang sakit, pegang kaki. Kita tengok orang sakit, pegang kaki. Asal pegang kaki orang sakit. Dia berkata, kita pula dia kata, lain macam sejuk kaki makcik. Saya kata, tak silap mekuat dia panjang lah. Tak pakai jalannya mata sejuk ekor. Kita dah ingat kawan saya lagu ni lah, baling tu sejuk kaki dulu makcik. Lepas tu dia naik kat lutut dia sejuk. Agak lah kita makcik tu lempat kerajaan mampu. Jangan kita orang sakit dia pergi gagal kaki. Alhamdulillah makcik, insyaAllah sihat. Nak berduduk dengan kami pula di Surah Al-Hidayah. Buat gitu. Ni dah pipi tanya, susut banyak badan tu. Lama kau tak makan. Dalam 2 minggu. Nak makan nestum betul. Kawan saya butuh lah. Daripada makan nasi lalu makan nestum. Kawan saya. Pasal lalu tak ada makan apa. Makcik pada tanya kan ada makan apa dah? Ada nak kena pengajian kau. Muslimat rahimakumullah. Malaikat Israel memang tugas dia. Hang celaka kau, hang soleh kau memang dia duduk di ujung kepala. Cuma beza dia hentak dengan tarik dengan lemah lembut. Dua tu Bayang kalau hentak. Kita ni kalau cucuk vaksin COVID-19, okey. Kalau dia pergi buat cucuk orang tu, dia ada perasaan sakit tu lah. Cucuk. Bubuh bat-bat. Sakit tak makcik? Tak sakit Tanya, kalau aku cucuk tak tanya orang tu, mampu ni. Jadi aku cucuk. Cuba tengok orang cucuk lembuh bar. Tak ada. Hai abang, tahan tau. Sakit tak? Mana ada? Abang ngurup. Abang tu kalau dia tahu kata, aku sakit. Memang aku menacang tapi aku sakit. Tak boleh kata, abang ni kali abang ni kita pipi. Tutup abang. Kau. Kalau kita pergi, okey, makcik, ni vaksinasi yang kedua nak. Buka. Buat dulu. Memang makan pengajian. Tapi dah. Assalamualaikum. Siapa yang nak pergi Mekah, kita kena cucuk cucuk berapa jarum, 3 jarum cucuk nak pergi Mekah. Tak pergi Mekah kat bawah. Awak dia cucuk dulu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muslimat rahimakumullah. Tu. Jika termasuk orang celaka, maka bila maut datang kepada dia, turunlah malaikat daripada langit. Mereka membawa pakaian azab.
Mereka duduk menjauh daripada dia. Lalu malaikat maut datang dan duduk di dekat kepada dia. Seraya berkata, wahai nafsu yang jahat, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Hang memang jahat. Hidup kamu ke dunia berpandukan hawa nafsu. Hidup kamu ke dunia berpandukan syaitan laknatullah. Hang menjadikan syaitan itu sahabat, sedangkan syaitan itu musuh yang paling nyata baginya. Ramai di kalangan kita Allah nak syaitan tu musuh, syaitan tu musuh. Tapi ramai di kalangan yang menjadikan musuh mereka itulah syaitan. Musuh mereka itulah sahabat yang paling mereka sayang. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka berpisahlah roh dan jasadnya dan keluarlah roh daripada badan dia. Dan jika roh itu keluar daripada badan dia, maka segala sesuatu yang di langit dan di bumi sama melaknati dia. Ada lagi kau surah Al-Hidayah untuk dia? No. Ada lagi kau Ramadan untuk dia? No. Ada lagi kau untuk dia pergi sembahyang Jumaat walaupun sepanjang hidup dia sekali boleh tak pernah pergi sembahyang Jumaat? No. Tidak ada satu benda pun yang dia boleh ubah diri dia sebab dunia sudah dipisahkan dengan kematian. Maka berpisahlah roh dan jasadnya dan keluarlah roh dari badan dia. Dan jika roh itu keluar daripada badan dia, maka segala sesuatu yang di langit dan di bumi sama melaknati. Laknat pun. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Segala sesuatu mendengarnya kecuali jin dan manusia. Jin dengan manusia saja tak dengar macam mana makhluk-makhluk Allah yang lain melaknati orang yang derhaka kepada Allah. Maka dengarlah penuh surah Al-Hidayah. Yang tak dengar jin dengan manusia. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kata Allah ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itulah jin dengan manusia ni tak dengar. Orang jerit dalam kubur pun mereka tak dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penduduk-penduduk langit dan bumi melaknati penderhaka kepada Allah yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, dalam keadaan membawa bersama-sama kematian dia maksiat, dalam membawa bersama-sama kematian dia kemurkaan Allah. Orang ni dilaknati oleh seluruh penduduk langit dan bumi dan tak dengar oleh manusia dan jin, tapi makhluk lain semuanya. Bagian nak selamat bagi kami, nak selamat bagi kami. Kalau orang duduk berjumpa saja tak selamat. Macam kita pergi rumah penuri lah, nak duduk lama, cadang tu nak duduk lama. Jadi bila kita pergi duduk di palak tu, minyak hujung-hujung telinga tu, ambil tu yang lepas agak daripada kuit kan, ambil tu oi pergi tarik pula. Oh no mai dah bukan rumit tu, lepas nak pada kuit belagak nak mampu. Ingat ai sebab apa mak aku apanya bila duduk paling tak ujung-ujung tu merah nak saya tahu tudung mahal dia, nak saya tahu tudung dia ada bling-bling jangan tak ada beli kot. Agak-agak kita selesa tak? Agak-agak kita selesa tak? Tak selesa. Tak selesa. Ni bukan masalah orang besar kita, ni bukan masalah orang kecil kita, ni penduduk langit dan bumi semua tak suka kita. Kami ni berzikir kepada Allah, kami sentiasa ingat Allah. Hang ni tak mengingat Allah, takabur, sombong, riak. Muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, last untuk malam ni. Boleh ke last? Ikut-ikut saya ingat last tak last Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka berpisahlah roh dan jasadnya dan keluarlah roh daripada badan dia. Dan jika roh itu keluar daripada badan dia, maka segala sesuatu yang di langit dan di bumi sama melaknati dia. Segala sesuatu mendengarnya kecuali jin dan manusia. Kemudian mereka membawa naik roh ke langit dunia. Jika mereka dengan roh telah sampai di langit dunia, maka kerana roh itu ditutuplah pintu-pintu langit. Tak mau terima. Nak terima buat apa ni? Hang hidup atas muka dunia sewajarnya, sepatutnya hang kena sujud.
Jangan bangkang, jangan angkuh, jangan sombong. Sombong tu selendang Allah. Hang kena belajar macam mana nak tawaduk, macam mana nak rendah diri. Bukan belajar macam mana nak jadi orang sombong. Pintu-pintu langit tutup. Bila roh dia nak naik ke langit, pintu langit di dunia ditutup. Allahu Akbar. Tak mahu sungguh-sungguh kan. Macam kita, bila bini kita marah kat kita ni, bapak-bapak. Orang perempuan bukan tahu bahasa rakor. Dia kira dia marah. Kita pun dah marah, tak mana nak berlai banyak. Tidur di kedai siang, minum kopi, dua seorang tu. Balik-balik ni kita mau buka pintu juga. Orang perempuan. Bukan orang perempuan sinilah. Dah Zimbabwe ni. Dia tak mau buka pintu juga. Ni suami nak masuk ni, takkan tak boleh buka pintu. Jenuh suami tu. Sayang, buka pintu sayang, abang dah pulang. Ni nyeluk. Siapa-siapa yang nak pergi kerja siang balik sayuk tu, bila bini tutup pintu, boleh betul. Agama tak mahu juga. Arci, buka pintu. Nana balik dari pukul 1. Jangan takut burung hantu. Nana pukul dengan penyampu. Tak mau juga. Semangi sing terus. Kita mau buka pintu gua. Lada di burung tu sampai di kelabono. Semangi sing mati kaji, semangi sil macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muslimin muslimat rahimakumullah. Lihat. Jika mereka dengar roh telah sampai di langit, maka kerana roh itu ditutuplah pintu-pintu langit, lalu memanggil-manggil pemanggil dari sisi Allah. Kembalikanlah roh itu ke tempat tidurnya. Mereka mengembalikannya ke kuburnya. Maka datanglah munkar dan nakir yang menghebohkan dalam kehebohan. Tak payah naik lah. Hak roh yang baik tadi ni dia akan naik sampai ke langit, dipakaikan baju daripada syurga, diberikan hamparan daripada syurga. Tapi roh bagi penderhaka kepada Allah, dia tak akan naik. Sebab pintu langit pertama ni, langit dunia ni pun dah tutup dah untuk penderhaka kepada Allah. Dan Allah kata apa? Tak payah naik roh orang macam ni. Letak balik roh ni dalam jasad dia, di dalam alam barzakh. Tak lagi akan main kepada dia, malaikat munkar dan nakir. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mereka mengembalikannya ke kuburnya, maka datanglah munkar dan nakir yang menghebohkan dalam kehebohan. Suara keduanya seperti guntur, matanya seperti petir yang menyambar. Dia berani ya? Berani ya? Jangan cakap wali. Suara dia lebih dahsyat daripada gubuk. Tongkat yang dia heret tu lebih dekat, bunyi macam petir yang paling kuat. Berani ya? Kecil kot. Itu tak tanya soalan lagi, tak tengok muka dia lagi. Kemudian kata dia, maka keduanya membakar bumi dengan kedua siung dia. Malaikat munkar nakir ni siung mereka ni kalau pacak di bumi, membakar bumi dan isi bumi. Itu dia. Keduanya duduk dengan sambil bertanya, siapakah Tuhan kamu? Sahutnya, entahlah, aku tidak tahu. Dia boleh jawab begitu. Mai dengan garang, mai dengan cengeng, mai dengan tidak ada belas kasihan, mai tanya soalan, siapakah Tuhan kamu? Aku tak tahu. Malaikat ni bukan jenis jemu. No. Tak tahu, no problem, aku tiba. Tanya lagi, siapa Tuhan kamu? Tak tahu, no problem, aku tiba. Macam itulah sampai dibangunkan semula daripada kubur dia. Malaikat bukan lagu kita. Ngawui, tak tahu kedua, tak payah tanya orang. Soalan yang berikutnya. No, lagi tak selesai soalan tu, tanya tu. Pasal apa dia tadi jawab, aku tak tahu Tuhan aku siapa. Pasal tak pernah tahu. Hang aja sebut Allah, tapi tak semaya. Tak semaya. Macam mana nak tahu siapa Tuhan kamu? Semayang pun tinggal. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu baru 5 waktu, 50 waktu cerai pun.
Maka ada seruan daripada samping kubur, wahai Munkar Nakir, pukul saja orang itu. Maka Munkar Nakir memukulnya dengan perlu dari besi. Andai kata para makhluk sama berkumpul seluruhnya, tentu tak dapat mengelaknya dari pukulan itu. Maka menyalakan kuburnya menjadi api, dan kubur menjempit antara dada dan punggungnya. Allahu Akbar. Lah malam ni nak kata bila malaikat tanya dia tak ada jawab, ada satu suara pula tu abang kata kat malaikat tu, pukul dia. Bila pukul dia dengan tongkat malaikat yang daripada besi ni, nak abang kata besar tak besar tongkat tu, sampaikan penduduk di dunia ni tak boleh lari. Kalau kita bantu tak dengan ni, okey, contoh sini ada 3 ekor semut. Ada yang kena, ada yang tak kena. Tapi tongkat malaikat Munkar Nakir kalau 50 ekor contohlah, botol 50 tu kena semua. Bayang besar mana tongkat malaikat Munkar Nakir. Dan malaikat Munkar Nakir punya tongkat dia bukan balun semua penduduk langit bumi ni. Dia balun sekok dapat kornya. Penerhaka kepada Allah dibalut dengan satu tongkat daripada besi, yang tongkat tu nak abang kata besar, semua penduduk dunia ni tak boleh lari daripada kena tongkat tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan bila kena balun saja, kubur dia terus menyadap keluar api, dan kuburnya tiba-tiba disempitkan sehingga berjeragah tulang rusuk dia, bertemu tulang dada dia dengan tulang punggung dia. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Aku nak lebih-lebih faham begitu ni tak bisa masuk kubur ni. Bisa masuk lah. Siapa bisa masuk? Jawapannya lari ayah tu. Ada orang angkat tangan malam ni, aku kena tingkap tu. Nampak sangat kata hang mati dah. Mana ada ni? Tapi yakinlah, percayalah bahawa satu masa kita akan berhadapan dengan apa yang kita baca malam ni. Yakinlah, percayalah, tunggu masa dia akan dapat. Ini bukan sembang kosong, ini bukan janji palsu, ini janji memang janji betul-betul, benar-benar akan berlaku. Bila tiba masa dan ketika dia, kita akan duduk dalam alam kubur, kita akan rasa sendiri apa yang kita baca pada malam ni ada dasar apa yang kita penuhi ruang hidup kita sama ke dunia dengan benar apa yang kita buat. Sama ada kita buat jalan yang Allah ridha, ataupun kita merintis jalan-jalan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul? 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 Tunggu masa dia. Hang nak tahu hang penderhaka pada, tunggu bila mati. Hang nak tahu kata hang ni beramal soleh ke, tunggu insya-Allah bila mati. Tak, dunia ni bukan bahagia. Dunia ni bukan bahagia. Kalau setakat nak makan mi yang hilang dengan jam 3 ekor besar-besar, tak bahagia dunia ni. Dunia bukan bahagia kalau boleh makan kurma kambing dengan nasi biryani, tak bahagia dunia ni. Barang dia penuhi. Ada apa? Tak bahagia lagi. Lagi tak bahagia bila penuh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tak ada bahagia. Tapi yakin dan percaya kematian itu menjadikan kita lebih bahagia kalau kita beramal soleh. Bila kubur kita ada rasa harum, ada rasa wangi daripada surga, kubur kita lebih bahagia dari dunia yang kita tinggal. Jadi jangan terlalu mengejar dunia sampai kita jadi orang yang bertuhankan dunia, sedangkan dunia itu batil, dunia itu kepalsuan, dunia itu satu masa akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bertuhanlah dengan kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Buat apa yang Allah suruh, tinggal dengan semampu daya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa, manusia yang lemah, terlepas daripada dosa. Tetapi manusia yang senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah, maka manusia itu akan segera memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janji, selagi mana kita tidak menyekutukan Allah, maka walaupun dosa-dosa yang di laut, Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosa kita. InsyaAllah, insyaAllah. I come back next time. Nampak? Dia tak kata next week, sebab memang aku tak naik pun. Next month memang tak naik. Next time.
InsyaAllah kita jumpa lagi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkasar bahasa datang dari kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya minta banyak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa yusallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah wahai Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah agar Engkau berilah kepada kami kesehatan wal afiat, agar kami sampai ke bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau bimbinglah kepada kami jalan yang Kau redha dengan melakukan segala titah perintah-Mu ya Allah, dan meninggalkan segala kemungkaran dan kemaksiatan yang mengundang kemurkaan, celaan dan laknat-Mu kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sampai dosa yang kami sedari atau dosa yang kami tidak sedari. Ampunilah juga dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama mereka masih hidup atau telah meninggalkan kami buat selama-lamanya. Ampunilah juga dosa guru-guru yang pernah mengajar kami, dan seluruh dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.